balik Perlis sakit tekak tuan-tuan. Smackdown dekat tempat Ustaz Yusaini, Perlis Darul Bid'ah tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Ni kira okey ni, keluar suara. Malam tadi kuliah terus berhenti. Lepas tu mujur lah, ada beberapa orang jemaah kita yang bersimpati. Dia kata, Ustaz, ubat tak ada suara ni, makanlah es krim. Aku kata biar betul. Ni bid'ah dalalah dah ni. Tak, serius Ustaz. Dia suruh makan es krim, apa nama? Altan tu ya. Magnolia tuan-tuan. Magnolia Magnolia dia. Benda nama apa, perisa apa? Vanilla. Ya, kita pun usahalah dengan izin Allah. Okey lah, insya-Allah, alhamdulillah. Okey tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada pertemuan lepas, ayat yang terakhir kita baca, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara yang kami ciptakan satu umat, yahduna bil haqqi, mereka mendapat petunjuk dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengan petunjuk itulah mereka beramal. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 181. Dan Nabi SAW menafsirkan ayat ini. Nabi kata, siapakah umat yang sentiasa berada di atas kebenaran? Nabi sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Sentiasa ada, dalam bahasa Arab mazala ni sentiasa ada, dia takkan pupus orang macam ni. Sentiasa ada di kalangan umat aku mereka yang sentiasa di atas kebenaran. Tak kiralah zaman Nabi ke, zaman sahabat ke, zaman tabi'in ke, zaman Majapahit ke, zaman Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Pimana, Kepala Otak Hang ke, hatta zaman kita sekalipun, Nabi kata la tazalu, sentiasa ada orang yang sentiasa di atas kebenaran. Harap-harap kita di antaranya, insya-Allah. Amin. Cuma dalam hadis yang lain Nabi mendetailkan, la yadurruhum man khazalahum, mereka tidak boleh dimudaratkan bagi orang-orang yang menghina mereka, wala man khalafahum, ataupun orang-orang yang bercanggah dengan mereka, hatta taqumas saatu, sehingga berlakunya hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang ketentuan Allah, wahum ala zalika, sehingga datang ketentuan Allah, mereka sentiasa di atas kebenaran. Makna apa? Sehingga datang ketentuan Allah, maksudnya bila berlaku kiamat. Bila berlaku kiamat besok, kita sedia maklum, di akhir besok sebelum kiamat, Allah akan matikan kesemua orang yang beriman dengan hembusan angin yang amat lembut. Angin ni akan masuk, lalu setiap orang beriman yang hidu angin ini akan meninggal dunia. Kemudian barulah berlaku kiamat yang amat dahsyat, wal-iyazubillah. Maka Nabi kata dalam riwayat yang lain, bila sahabat tanya, di manakah mereka ya Rasulullah, Nabi sebut, wahum bisyam, mereka berada di Syam. Dalam riwayat yang kita pernah baca, Nabi kata, hum fil masjidil aqsa wa fi aknafi masjidil aqsa, mereka berada di Masjid Al-Aqsa dan berada di kawasan sekeliling Masjid Al-Aqsa. Jadi bumi Syam ini kita tahu bumi yang terletaknya Masjid Al-Aqsa. Dan betullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pejam celik, kalau yang Syria tu dah nak masuk 2 tahun kebangkitan rakyat. Anda masih ingat lagi bulan 3 2011 berlaku kebangkitan. Sedih kita tengok kan, budak-budak kena sembelih, orang tua kena sembelih, muslimat kena rogol, ditembak, dibunuh, dipijak orang awam, dilibas, diseksa macam binatang, sampai terberak-berak pun ada. Jahat sungguh tentera Bashar al-Assad. Kita tengok sedih, ya Allah, bilalah engkau nak tolong diorang ni. Dalam keadaan tak sedar, pejam celik. Apa berita terkini?
Berita terkini, mujahidin sudah menguasai airport Damsyik. Takbir. Berita terkini tu. Ini yang saya dapat daripada orang Syria tadilah. Airport Damsyik ke ibu kota. Ibu kota tu KL lah kita kata. Ya. Istana Presiden lebih kurang hanya 27 km sahaja lagi. Ya. Cuma kita berdoalah pada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan keikhlasan kepada para mujahidin di Syria, supaya mereka berjuang hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak adalah kita dengar kan slogan mujahidin. Kita tengok orang berjihad dekat Libya itu, yes, slogan mereka kerana Allah juga, tapi tidak sesungguh orang-orang di Syria. Ya, sentiasa betulkan niat. Sebelum pergi perang ada tazkirah tuan-tuan, ada tazkirah, ada nasyid lagi, kau tahu tak, nak bagi semangat pergi perang. Orang Syria ni orangnya lembut, tapi rupa-rupanya mereka ya manusia yang Allah Ta'ala, yang Nabi sebut, orang-orang yang berani berjuang berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pun tak sangka pejam celik dah amat hampir dengan Damsyik. Cuma sekarang berlakulah pertempuran untuk terus ke dalam Damsyik. Bashar al-Assad, aku tak tahulah dia buat apa sekarang ni. Aku rasa telur dia pun dah tak ada dah, tinggal sarung je bang. Serius aku cakap. Tak tahu orang tu duduk kat mana. Tak tahu, entah dah lari ke Iran, entah dah lari ke Rusia, entah, Allahu'alam. Tapi memang kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pejam celik, hampir 2 tahun berlaku kebangkitan. Masa tu anda ingat satu benda yang kita rasa sedih kan, bila mula-mula berlaku kebangkitan rakyat ni kan orang Syria ni kena bunuh, kena bom. Orang semua buat dek tau. Masyarakat antarabangsa pejamkan mata. Amerika yang konon-konon sibuk dengan human right, kalau tak kau tu dan tak buat benda. Sampai ada seorang pakcik tuan ingat lagi, dia kata, kalau korang tak nak anggap kami sebagai manusia, cubalah anggap kami sebagai binatang. Hantar apa tu, WWE, bukan WWF, bukan Smackdown, yang jaga binatang ni apa kan, yang jaga lebih kurang macam tu. Aku nak nyebut tak pandai. Aku tahu aku WWF ni Smackdown aja kan. Jadi suruh panggil orang yang cari binatang kan, nak menjaga beruang opola, beruang apa tu, beruang panda nak jaga beruang panda daripada pupus. Tolonglah anggap kami binatang pun tak apa. Itu je kami nak. Kalau korang tak nak anggap kami manusia, anggaplah kami sebagai binatang. Kurang-kurang binatang ada kandang, ada tempat makan. Tu je kami nak. Oh, aku ingat sangat-sangat saya sedih. Orang buat dia, orang diam, orang biarkan macam tu. Tengok apa kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu doa orang yang dizalimi, fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun, tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pejam celik, semakin hampir doa-doa mereka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini bukan sahaja di Syria Allah makbulkan, bahkan di negara kita pun tuan-tuan, alhamdulillah. Harap-harap Allah makbulkan, insya-Allah. Amin. Bila petang tadi aku dapat SMS dan Najib suruh 3 orang jawab. Siapa 3 orang ni? Syamuddin, Hamid Zahidi, seorang lagi siapa? Yang suruh jawab, wartawan tanya soalan berkenaan dengan Depak kan, tokek kapet tu, ambil kau, korek balik cerita kan. Ni kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Sebab tu kita kena ingat, jangan zalim manusia. Lambat laun Allah akan buka juga kezaliman tu. Okey tuan-tuan, itu iklan mukadimah pada malam ni.